Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, kami akan membuat persembahan ulasan artikel berkenaan artikel yang telah dipilih. Okey, nama saya Ahmad Syakir bin Muhammad, nombor matrik 073991, bersama dua rakan lagi iaitu Muhammad Arif Fikri bin Abdul Razak, nombor matrik 074159, dan Muhammad Adan Idham bin Ismail, nombor matrik 074110. Okey, antara isi kandungan yang akan disampaikan dalam video ini adalah apa kepelbagaian secara umum, skop kajian dan dapatan, kesan pada guru dan PDPC, kepentingan dapatan kajian kepada guru dan PDPC, kepentingan kepelbagaian pengajaran dalam PDPC abad kini, kesan sekiranya guru kekal secara tradisional, dan yang terakhir, saranan dan tips pada diri dan guru semua dalam melaksanakan PDPC kepelbagaian. Okey, kita pergi kepada maksud kepelbagaian. Maksud kepelbagaian secara umum menurut Kamus Dewan edisi keempat, kepelbagaian bermaksud keadaan atau hal pelbagai atau berbagai-bagai. Kepelbagaian dalam pendidikan. Kepelbagaian pelajar bermaksud perbezaan individu atau ketidaksamaan individu dari segi sifat, kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial atau bakat. Kepelbagaian pelajar bukan hanya dilihat dari segi tahap pembelajaran, bahkan juga pemerhatian perlu diberikan kepada jantina, umur, budaya, sosial, latar belakang keluarga dan sebagainya. Okey, secara umumnya kepelbagaian pelajar ni dia membawa kepada setiap pelajar tu berbeza-beza. Walaupun pelajar tu berada dalam satu kelas yang sama, tetapi dia mempunyai perbezaan individu. Antaranya perbezaan emosi, fizikal, kognitif ataupun latar belakang. So perbezaan-perbezaan ini perlu dititik beratkan dalam proses PDPC. Okay, seterusnya adalah kepelbagaian pengajaran pula bermaksud seorang pendidik haruslah menggunakan pelbagai kaedah dan teknik dalam menjalankan proses PDPC supaya dapat menjalankan pembelajaran yang berkualiti dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Okay, di sini dia cakap sebagai seorang pendidik kita haruslah mempelbagaikan cara pengajaran kita, sama ada mempelbagaikan strategi, mempelbagaikan kaedah atau mempelbagaikan teknik-teknik yang digunakan. Hal ini supaya setiap pelajar yang berada dalam kelas itu dapat memahami apa yang kita ajar, dan secara tidak langsung kita dapat mencapailah objektif yang telah ditetapkan. So dengan mempelbagaikan kaedah teknik ni, kita dapat memberi peluang kepada pelajar yang mempunyai perbezaan individu tadi untuk memahami dengan lebih cepat supaya objektif yang kita tetapkan tu tercapai. Okey, baik. Saya Muhammad Arif Fikri bin Abdul Razak, nombor matrik 074159. InsyaAllah saya akan teruskan kita punya pembentangan video ini, persembahan video dalam artikel review, iaitu ulasan artikel, di mana kami telah memilih artikel yang bertajuk pendekatan kepelbagaian pengajaran dari aspek penyampaian, alat bantu mengajar ABM, pedagogi dan penubuhan dalam pembelajaran sejarah. Pengarangnya ialah Nivita Mukan, Abdul Razak Ahmad dan Nur Asmah Othman. Okey, kita tengok hasil dapatan kajian bagi artikel ini, di mana artikel ini mengenengahkan 4 persoalan yang perlu mereka capai dalam hasil dapatan kajian, iaitu persoalan yang pertama, tahap pendekatan kepelbagaian pengajaran guru dari aspek penyampaian pengajaran dalam sejarah. Dari data yang diperoleh, didapati tahap pendekatan kepelbagaian pengajaran guru dari aspek penyampaian pengajaran sejarah mengikut persepsi responden adalah berada pada tahap yang tinggi, di mana kajian ini mendapati min 4.16 dan skor bagi SP iaitu 0.894, sisihan piawai ni lah.
Ini bermakna menurut persepsi responden, guru-guru yang mengajar subjek sejarah memang menggunakan pelbagai pendekatan penyampaian pengajaran semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi guru-guru yang mengajar subjek sejarah ni dia bukan fokus kepada satu pendekatan saja, tapi guru-guru ni dia mempelbagaikan, memperbanyakkan pendekatan yang mereka gunakan. Bukan setakat hanya syarah saja, tapi dia menggunakan juga teknik bercerita. Aktiviti PNK21 pun digunakan, diaplikasikan dalam pembelajaran subjek sejarah. Okey, persoalan yang kedua, persoalan kajian kedua, tahap pendekatan kepelbagaian pengajaran guru dari aspek alat bantu mengajar ABM dalam sejarah. Hasil data menerangkan bahawa tahap pendekatan kepelbagaian pengajaran guru dari aspek alat bantu mengajar ABM sejarah mengikut persepsi responden adalah berada pada tahap yang sederhana tinggi, iaitu mencapai skor min 3.61 dan sesian piawai 0.756. Ini bermakna menurut persepsi responden, guru-guru yang mengajar subjek sejarah memang menggunakan pendekatan kepelbagaian dalam ABM sepanjang sesi pengajaran sejarah. Pelbagai ABM yang telah disediakan, telah digunakan dalam PDP, dalam pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah ini. Bukan sahaja kita menggunakan LCD, tapi mungkin kita boleh menggunakan, mendatangkan barang-barang maujud, kita mendatangkan benda-benda yang di luar kelas kita bawa masuk kelas. Itulah barang-barang maujud yang bersifat konkret. Jadi pelajar boleh merasai sendiri apabila guru itu sendiri bawa ABM, mempelbagaikan, mempergunakan ABM dalam sesi PDP. Okey, persoalan yang ketiga, tahap pendekatan kepelbagaian pengajaran guru dari aspek pedagogi dalam sejarah. Hasil data menerangkan bahawa tahap pendekatan kepelbagaian pengajaran guru dari aspek pedagogi sejarah mengikut persepsi responden adalah berada pada tahap sederhana tinggi, iaitu mencapai skor min 68 dan sisihan piawai 0.779. Ini menjelaskan bahawa menurut persepsi responden, guru-guru yang mengajar subjek sejarah memang menggunakan pendekatan kepelbagaian dalam pelaksanaan pedagogi sepanjang sesi pengajaran sejarah. Jadi guru-guru ni dia bukan sahaja kita menitik beratkan berkaitan dengan macam mana kita nak mencapai objektif OP, objektif pengajaran kita dalam kelas, dalam subjek sejarah, tetapi guru-guru ini juga menitik beratkan berkaitan dengan pedagogi terbeza yang kita sedar bahawa memang wujud dalam kalangan pelajar kita ni ialah mereka ni berbeza. Kepelbagian pelajar tu wujud dalam kelas dari sudut diorang punya latar belakang, sosial budaya, internet dan sebagainya. Okey, kita bergerak kepada persoalan kajian keempat, di mana tahap pendekatan kepelbagaian pengajaran guru dari aspek pemberian peneguhan dalam sejarah. Hasil data menerangkan bahawa tahap pendekatan kepelbagaian pengajaran guru dari aspek pemberian peneguhan sejarah mengikut persepsi responden adalah berada pada tahap sederhana tinggi, iaitu mencapai skor min 3.81 sisihan piawai 0.721. Ini bermakna menurut persepsi responden, guru-guru yang mengajar subjek sejarah memang menggunakan pendekatan kepelbagaian dari segi pemberian peneguhan sepanjang sesi pengajaran sejarah. Jadi guru-guru dalam selepas sahaja mereka menjalankan satu sesi PDP, mereka akan melaksanakan satu slot iaitu peneguhan, di mana kita nak tengok pelajar ni mencapai tak objektif yang kita inginkan. Jadi dalam kita nak melaksanakan aktiviti peneguhan itu, guru-guru ni meraihkan kepelbagaian dengan cara melaksanakan aktiviti, mempelbagaikan aktiviti, tidak berfokuskan kepada satu kecerdasan ataupun tidak berfokus kepada satu gaya pembelajaran, iaitu audio saja, mungkin mempelbagaikan dari sudut visual dan sebagainya. Guru-guru juga meraihkan
kepelbagaian dari sudut produk tu, cara pelajar hasilkan bahan. Guru-guru mempelbagaikan, tidak berfokus kepada satu produk sahaja. Okey, itu hasil dapatan kajian bagi artikel tersebut. Seterusnya kita bergerak kepada kesan kepada guru dan PDPC berdasarkan hasil dapatan kajian sebentar tadi. Okey, di mana saya highlightkan 4 perkara. Yang pertama, memudahkan objektif pengajaran dan pembelajaran PDP dapat tercapai disebabkan oleh tujuan utama pembelajaran mestilah mengikut pada keperluan dan minat murid untuk belajar. Jadi, guru-guru sebelum dia nak melaksanakan sesuatu aktiviti dalam mencapai objektif pengajaran dia mestilah kena tahu apa yang pelajar dia minat, apa yang pelajar dia perlu. Kalau pelajar ni dia lebih kepada activity based, jadi guru-guru ni kena mengajar dalam memperbanyakkan aktiviti dalam PDP. Okey, yang seterusnya, mewujudkan suasana kelas yang lebih aktif dalam pembelajaran apabila murid-murid terlibat secara langsung dalam aktiviti pembelajaran dalam kelas yang telah disediakan oleh guru. Jadi bila kita mau mempelbagaikan aktiviti, jadi guru-guru ni dia terlebih dahulu kena kenal pelajar dia ni macam mana. Dengan aktiviti tu kena sesuaikan dengan pelajar. Kalau pelajar kelas pandai, kita boleh buat aktiviti sekian. Kalau pelajar-pelajar mungkin kelas yang belakang ataupun kelas yang pemulihan, kita boleh sesuaikannya dengan aktiviti sekian. Mungkin boleh kita rujuk kepada aktiviti yang terdapat dalam aktiviti PAK 21. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, murid akan mampu menguasai isi pelajaran dengan lebih baik menerusi pembinaan kefahaman yang mendalam mengenai topik yang dipelajari. Sebagaimana yang kita maklum, sebagaimana yang kita tahu, pembelajaran, cara belajar kita ini tidak seperti dahulu, tidak seperti tradisional, di mana kalau dulu kita hanya bergantung sepenuhnya kepada penerangan guru, tapi sekarang tidak. Sekarang kita lebih kepada strategi pendekatan berpusatkan murid, berpusatkan aktiviti dan berpusatkan bahan. Jadi contoh kalau saya bagi berpusatkan murid, jadi pelajar-pelajar tu sendiri terlebih dahulu dia akan melaksanakan eksplorasi dalam memahami ataupun mengetahui tentang sesuatu konsep, tentang sesuatu topik pembelajaran sebelum kelas itu bermula. Jadi pelajar tu sendiri explore sesuatu ilmu pengetahuan itu. Okey, yang seterusnya, yang keempat, menjadikan guru untuk sentiasa berusaha mempelbagaikan strategi dan pendekatan serta kaedah yang sesuai dan menarik, kerana dalam sebuah kelas murid-murid adalah berbeza daripada pelbagai latar belakang, sosio budaya, intelek dan sebagainya. Inilah tugas utama kita sebagai seorang guru. Kita kena terlebih dahulu kena sedar bahawa kepelbagaian pelajar itu memang wujud dalam kelas kita. Jadi bila kita sedar perkara tersebut, kita kita akan melaksanakan ataupun kita akan menyusun strategi perancangan pengajaran kita dengan meraihkan kepelbagaian pelajar. Dan yang terakhir, kita bergerak kepada kepentingan dapatan kajian kepada guru dan PDPC. Okey. Yang pertama, dapat mempertingkatkan minat murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat memahami secara lebih mendalam dan realistik tentang tajuk yang diajar. Seterusnya, dapat mengekalkan ingatan yang lebih lama terhadap isi-isi pengajaran, dapat berasaskan keseronokan belajar dan mengelakkan rasa jemu terhadap pengajaran guru. Seterusnya, alat bantu mengajar ABM menawarkan pengalaman yang sebenar dan menjadikan pengajaran itu lebih menarik. Seterusnya, pembelajaran yang diperoleh akan lebih bermakna. Dan yang terakhir, bahan itu dapat melahirkan dorongan daya kreativiti baik kepada guru maupun pelajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Idham Ismail. Nombor metrik 074110. Saya pelajar DPP Uniza Putrajaya. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan yang diberi, iaitu tugasan kepelbagaian. Di mana tugasan kepelbagaian ini adalah tugasan kepelbagaian dalam pengajaran kita, pengajaran seorang guru dalam mendidik murid. Okey, untuk saya membentangkan pada hari ini adalah tajuk yang pertama bagi saya ialah yang pertama, kepentingan kepelbagaian pengajaran dalam PDPC abad ini. Yang kedua, apa berlaku sekiranya guru kekal cara tradisional. Okey, kita pergi pada slide yang ketiga. Okey, kita pergi pula kepada tajuk yang pertama untuk pembentangan hari ini ialah yang pertama, kepentingan kepelbagaian pengajaran dalam PDPC abad ini. Bila katakan PDPC abad ini ialah PDPC yang abad ke-21. Okey, yang pertama, kepentingan yang pertama adalah pengajaran guru boleh dibezakan melalui 3 aspek, iaitu kandungan, proses dan hasil. Yang ini guru akan memulakan yang pertama, iaitu sebelum pengajaran guru boleh memulakan kandungan dia. Ini ialah isi-isi kandungan. Proses ini yang mana langkah-langkah guru untuk membuat satu langkah lah untuk murid di dalam kelas, dan hasilnya guru itu akan dapat selepas daripada pengajaran. Komunikasi dan arahan yang berbeza melalui 3 aspek ini dilaksanakan dalam usaha untuk menangani semua keperluan pembelajaran murid dengan berkesan. Ketiga aspek ini dilaksanakan adalah untuk menangani semua keperluan pembelajaran murid dengan berkesan. Di mana kita menggunakan 3 aspek ini, kita boleh tahulah macam mana murid itu berinteraksi, macam mana murid itu berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain, dan berinteraksi dengan guru, dan murid itu berada dalam kelas itu macam mana tahap dia. Dan bila kita katakan dengan pembelajaran abad ini ialah iaitu pembelajaran ini berpusatkan murid, ianya bukan berpusatkan kepada guru. Bila mana berpusatkan kepada murid, ianya memberikan komitmen lebih kepada murid untuk berinteraksi di dalam kelas. Contohnya membuat satu aktiviti kepada murid, dan murid boleh memberi persoalan kepada guru, dan aktiviti-aktiviti itu semuanya berpusatkan kepada murid. Okey, kita pergi pula kepada yang kedua, kepentingan yang kedua. Perbezaan arahan ditentukan sebagai satu proses pendekatan PDP murid yang mempunyai kebolehan belajar yang berbeza di dalam bilik darjah yang sama. Tujuan pengajaran berbeza ini adalah untuk memaksimumkan pertumbuhan setiap murid dengan kejayaan individu dalam satu kelompok, di mana murid tidak perlu mengubah suai diri mereka untuk kurikulum, namun kurikulum berubah mengikut tahap keupayaan murid. Okey, dalam pembelajaran ini kepentingannya ialah guru itu memberi pengajaran, dan murid itu berinteraksi, dan murid itu mencari sendiri apa yang ilmu yang nak tanya kepada guru. Okey, untuk kita pergi pula kepentingan kepelbagaian pengajaran dalam PDPC abad ini. Yang ketiga ialah arahan pengajaran yang dibezakan dapat mendorong murid belajar dengan berbagai kebolehan diri daripada murid yang berbakat dan murid yang mempunyai kecacatan ringan atau berat bagi penerima pendidikan yang sesuai dalam bilik belajar yang inklusif. Yang ini murid bila mana guru menggunakan kepelbagaian dalam pengajaran dia, semua murid ini akan dapat menerima pengajaran daripada guru. Contohnya, bila mana guru menggunakan kepelbagaian pengajaran, murid-murid yang tahap rendah dan tahap tinggi semuanya akan dapat menguasai ataupun menerima pengajaran yang diberikan oleh guru, sama ada
daripada pemikiran arah tinggi atau pemikiran arah rendah, murid-murid itu akan dapat menerima bila mana guru ini menggunakan kepelbagaian. Dan bila mana guru ini menggunakan kepelbagaian dalam pengajaran dia, murid ini akan berasa seronok untuk belajar subjek yang tertentu ataupun seronok untuk menerima pengajaran daripada guru. Bila mana guru itu menggunakan kepelbagaian, ialah kepentingan dia. Yang ketiga dan yang keempat adalah amalan pengajaran berbeza perlu mengambil kira prosedur pengurusan bilik darjah yang berkesan selain mempromosikan kekuatan dan motivasi murid, menilai kesediaan murid dan mengamati gaya pembelajaran murid. Okey, yang ini adalah dalam bilik darjah ini guru boleh mempelbagaikan cara untuk mengajar murid supaya murid itu minat terhadap gaya pengajaran guru. Okey, untuk kepentingan yang kelima ialah dari aspek kandungan. Kita pergi pula kepada 3 aspek tadi yang diterangkan di nombor kepentingan 1 tadi. Okey, 3 aspek. Yang pertama ialah kandungan. Dari aspek kandungan, murid berbakat atau pandai diberikan isi pembelajaran yang lebih banyak dan mencabar berbanding murid lemah yang diberi tugasan yang sama tetapi tahap kesukaran yang rendah. Okey, yang ini bila mana guru itu mengetahui murid-murid di dalam kelas itu ada yang pandai dan ada yang tidak pandai. Dan murid yang pandai itu guru akan memberikan pembelajaran yang sedikit mencabar kepada murid yang pandai, dan murid yang tahapnya rendah, guru itu akan memberi pembelajaran yang sedikit rendah untuk mencapai tahap objektif yang ingin dicapai. Contohnya kalau guru itu mengajar di kelas yang pandai, mungkin guru itu akan boleh menggunakan teknik pengajaran pelbagai yang mana itu boleh mengaplikasikan, mencipta untuk murid yang pandai. Dan untuk murid yang rendah, guru itu boleh mempelbagaikan kaedah mengajar dia itu menggunakan tahap yang rendah, iaitu yang mana mengenali ataupun tahap yang rendah. Okey, untuk yang keenam ialah aspek proses pula. Murid pandai dan berbakat membuat satu tugasan yang lebih kompleks berkaitan kandungan pembelajaran, manakala murid lemah pula membuat tugasan yang sama tetapi dipermudahkan dengan bantu yang berbeza. Okey, kita pergi pula kepada aspek yang kedua, iaitu aspek proses. Di mana aspek proses ini guru memberikan tugasan yang sedikit mencabar kepada murid-murid yang pandai, dan kepada murid-murid yang tahap yang rendah, guru itu memberikan sedikit sahaja tugasan itu sesuai dengan tahap rendah murid itu sendiri. Okay, untuk kepentingan yang ketujuh ialah kita pergi kepada aspek hasil. Aspek hasil pula memerlukan murid dengan kecerdasan berbeza menghasilkan hasil yang berbeza. Sebagai contoh, dalam pengajaran bahasa Melayu, murid pandai menghasilkan sebuah karangan berdasarkan gambar, manakala murid lemah menghasilkan ayat berdasarkan gambar. Perbezaan pelajaran inilah yang menjadikan pengajaran berbeza lebih adil dalam menilai tahap pencapaian murid berdasarkan perbezaan tahap mereka, kerana seperti yang kita maklum di mana setiap murid mempunyai cara dan gaya belajar yang berbeza dan tahap pembelajaran yang berbeza, namun peranan guru adalah untuk mendidik mereka dalam suasana bilik darjah yang sama dengan peluang belajar yang serupa. Okey. Bagi menerangkan aspek hasil ini, guru ini boleh menilai murid itu dari segi guru memberikan satu
gambaran kepada pelajar itu, yang mana murid yang pandai boleh menghasilkan sebuah karangan berdasarkan gambar, manakala murid lemah menghasilkan ayat berdasarkan gambar. Okey, ayat karangan dan ayat ini sangat berbeza kepada murid-murid itu. Bila mana murid yang pandai itu, guru ini memberikan tugasan kepada murid supaya melihat gambar dan menghasilkan karangan berdasarkan gambar tersebut. Dan manakala untuk murid yang lemah ini, guru hanya memaparkan gambar, dan murid yang lemah ini guru hanya menyuruh untuk membuat ayat sahaja. Itu adalah untuk murid yang lemah. Namun di dalam bilik darjah ini, guru-guru boleh memberikan pengajaran yang sama kepada murid, tetapi tahap murid itu guru boleh selidik dahulu yang mana yang pandai, yang mana yang lemah. Untuk apa guru selidik tahap pembelajaran pelajar ini? Untuk guru mengetahui cara untuk mengajar murid-murid itu sendiri. Contohnya saya cakap tadi, bila mana murid yang pandai caranya begini dan murid yang lemah caranya begini. Termasuk dalam bilik darjah sekali, guru ini boleh menggunakan kepelbagaian ini untuk guru itu menerangkan cara-cara macam mana untuk pelajar pandai dan cara-cara untuk pelajar yang lemah. Okey, sudah habis untuk kepentingan, dan kita masuk pula kepada yang kedua, atau tajuk yang kedua, iaitu apa berlaku sekiranya guru kekal cara tradisional. Apa yang kita tahu tentang cara tradisional ini ialah bila cara ini ialah berpusatkan kepada guru. Bila mana berpusatkan kepada guru, dan cara ini adalah bersifat autokratik, yang mana cara tradisional ini guru mendominasikan seluruh pengajaran itu dan murid hanya mendengar sahaja. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu guru hanya menjadi pengajar tetapi murid hanya mendengar. Dengan ini murid tidak akan dapat mengembangkan tahap kognitif mereka kerana cara tradisional ini adalah berpusatkan guru. Okey, seperti yang saya terangkan tadi. Yang pertama ini ia menerangkan tentang bila mana guru itu menggunakan cara tradisional, maka tahap kognitif pelajar itu tidak akan berkembang. Kenapa tidak akan berkembang? Kerana guru ini tidak akan boleh tahu. Sebab tidak ada soal jawab dengan murid, dan murid itu tidak boleh bertanyakan kepada guru tentang apa yang dia tidak faham. Dan murid ini tidak boleh mengembangkanlah tahap kognitif mereka, kerana cara tradisional ini hanya berpusat kepada guru. Guru hanya mendominasikan pengajaran itu sendiri. Contohnya cara tradisional ini ialah seperti syarahan ataupun halaqah. Okey, kita pergi kepada yang kedua, iaitu komunikasi dan penglibatan murid melibatkan satu hala sahaja bermaksud murid tidak diberikan dengan soal jawab atau memberikan pandangan terhadap apa yang diajar. Komunikasi dan penglibatan murid ini tidak akan berlaku sekiranya guru ini menggunakan cara tradisional. Guru ini mengekalkan cara tradisional. Jadi tidak akan berlaku soal jawab ataupun pelajar ini tidak boleh memberikan pandangan terhadap pelajar yang diajar. Yang kedua ini menerangkan pelajar-pelajar itu tidak akan dapat memberitahu apa yang mereka tidak faham kepada guru. Jadi tahap kognitif ataupun psikomotor pelajar itu tidak akan berkembang, dan guru itu tidak akan mengetahui di manakah tahap-tahap pencapaian murid sekiranya guru ini menggunakan kaedah tradisional.
ataupun guru-guru ini mengekalkan cara-cara tradisional dalam pengajaran mereka. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, iaitu strategi pengajaran hanya melibatkan penyebaran nilai murni dan emosi sahaja, tetapi dari aspek kognitif dan psikomotor murid akan terabai. Hal yang demikian murid tidak dapat mengembangkan bakat mereka dan guru tidak dapat mengetahui tahap pencapaian murid dari segi intelek, kognitif dan psikomotor murid. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, untuk yang kedua tadi, sekiranya guru itu mengekalkan cara tradisional, maka guru ini tidak akan dapat mengetahui tahap-tahap kognitif pelajar itu sendiri dari segi intelek, psikomotor, kognitif, dan guru tidak akan dapat menilai di manakah tahap-tahap pencapaian murid sendiri. Jadi untuk objektifnya, guru akan tidak akan tercapailah objektif yang guru nak capai sekiranya guru ini mengekalkan cara tradisional dalam pengajaran mereka. Okey, itu cukup untuk saya, dan serahkan kepada kawan saya. Okey, yang terakhir kita pergi kepada saranan dan tips pada diri dan guru semua dalam melaksanakan PDPC kepelbagaian. Untuk video kali ini kami telah menyediakan beberapa cadangan yang boleh digunakan oleh pendidik. Okey, yang pertama, sebagai seorang pendidik haruslah sentiasa memahami psikologi pembelajaran dan ambil peduli tentang kewujudan kepelbagaian murid-murid supaya dapat menyampaikan pengajaran dengan berkesan di samping dapat menerapkan nilai-nilai murni ke dalam diri murid-murid. Okey, setiap pendidik haruslah sentiasa mengkaji tentang kepelbagaian murid-murid, tentang memahami psikologi murid-murid tersebut supaya kita dapat mengetahui dengan jelas jenis-jenis murid yang ada yang kita nak mengajar, supaya kita dapat menyediakan strategi-strategi yang berkesan, menyediakan kaedah-kaedah teknik-teknik pengajaran yang berkesan supaya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan, serta kita dapatlah menerapkan nilai-nilai murni ke dalam diri murid-murid. Okey, yang kedua adalah pendidik haruslah mempunyai pengetahuan yang luas dalam topik yang ingin diajar supaya dapat mengajarkan kepada murid-murid dengan jelas. Ini adalah satu benda yang penting lah bagi kita sebagai pendidik, haruslah mempunyai kemahiran yang jelas tentang topik yang ingin kita ajar, tentang subjek yang kita ajar. Kerana kalau kita sendiri pun tak faham tentang topik tersebut, macam mana kita nak mengajar murid-murid? So kita perlu menguasai sepenuhnya supaya kita lebih senang untuk mengajar murid-murid, kita lebih senang untuk memberi kefahaman kepada murid tentang topik tersebut. Dengan menguasai pengetahuan juga kita bolehlah merancang strategi-strategi yang bersesuaian supaya murid-murid ini lebih cepat faham. Okey, yang seterusnya adalah pendidik haruslah mahir dalam menggunakan berbagai kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang betul semasa menjalankan PDPC dalam kelas. Pembelajaran yang pelbagai ini tentu mewujudkan suasana pembelajaran lebih kondusif dan mesra pelajar. Okay, pada abad sekarang kita haruslah menggunakan strategi berpusatkan murid. Supaya apa? Supaya murid-murid lebih lebih melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Selain itu juga pendidik juga bolehlah menggunakan pelbagai aktiviti di dalam kelas supaya murid-murid itu tidak bosan. Untuk sekarang kan kita ada pelbagai aktiviti PAK21. So bolehlah kita menggunakan aktiviti tersebut di dalam kelas supaya apa? Supaya murid-murid tadi tu merasa seronok untuk belajar, dan dia di samping dia meningkatkan lagi kemahiran dalam diri dia, macam contoh macam kemahiran berkomunikasi, bekerjasama, kemahiran sebagai pemimpin ke yang bercakap kan. Okey. Dan yang terakhir adalah
pendidik juga perlu sentiasa meningkatkan kemahiran menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi akan dapat menarik minat murid untuk belajar di samping membantu guru dalam proses penyediaan bahan bantu mengajar. Untuk abad sekarang, pendidik haruslah menguasai teknologi. Hal ini kerana macam kita tahu, murid-murid sekarang pun banyak menggunakan teknologi macam contoh handphone, laptop. So kita sebagai pendidik, kalau kita menguasai teknologi, kita lebih cepatlah, lebih senang untuk kita mengajar murid-murid, kerana minat murid-murid sekarang banyak kepada teknologi. Selain itu, kita sebagai pendidik untuk menyediakan bahan bantu mengajar, kita boleh menggunakan teknologi. Sebagai contoh macam sekarang, kita boleh membuat aktiviti menggunakan aplikasi-aplikasi, contoh macam wall ke apa ke kan. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, selain kita dapat mencapai objektif tu, kita boleh juga membuatkan murid berasa seronok untuk belajar, dia berasa gembira dan senanglah untuk dia faham tentang topik-topik yang kita ajar. Okay, saya rasa ini sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton.